Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini dia keputusan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Pada akhirnya, padan muka kata mereka. Apabila penghina kepada Sultan Selangor akhirnya dijatuhkan penjara 6 bulan. Haha. Sebelum kita teruskan isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe, itu percuma. Apa komen Anda tentang keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap orang yang telah menghina Sultan Selangor ini? Sebelum saya teruskan, sila teka siapakah orang yang menghina Sultan Selangor ini? Saya bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapannya ialah bukan Sanusi. Walaupun Sanusi telah didakwa di mahkamah atas akta hasutan kerana didakwa menghina Sultan Selangor dan juga menghina Sultan yang di-Pertuan Agong, tetapi orang yang dijatuhi hukuman penjara 6 bulan kerana didakwa menghina Sultan Selangor ini ialah Imam Mustaqim. Tindakan seorang pengguna Facebook iaitu Iman Mustaqim yang membuat kenyataan jelik terhadap Sultan Selangor membawa padah apabila dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM10,000. Hakim Mahkamah Session N. Priscilla Hemam Malani menjatuhkan hukuman kepada Iman Mustaqim yang juga penganggur atas 2 pertuduhan, termasuk membuat kenyataan bersifat jelik terhadap Sultan Selangor. Hakim N. Priscilla Hemam Malani memutuskan hukuman tersebut selepas Iman Mustaqim atas nama sebenarnya Muhammad Azlan Ibrahim, 47 tahun, mengaku salah atas 2 pertuduhan itu. Mahkamah memberitakan hukuman penjara itu bermula dari tarikh jatuh hukum. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Azlan secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelik sifatnya terhadap Sultan melalui Facebook dengan menggunakan nama profil Iman Mustaqim yang dengan niat jahat untuk menyakitkan hati orang lain pada 28 Ogos lepas. Hantaran itu dibaca di Jabatan Seksyen atau Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK Bukit Aman pada jam 11.57 pagi 29 Ogos lalu dan tertuduh melakukan kesalahan mengikut peranggan 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen Akta sama Subsection 233 dalam kurungan 3. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Subsection 233 dalam kurungan 3 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ketika prosiding, tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu agar dikenakan hukuman ringan kerana perlu menjaga ibu yang sakit. Saya juga perlu bawa bapa saudara yang buta ke hospital untuk ambil ubat, katanya seperti dilapor. Susulan itu, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memohon tertuduh dikenakan hukuman penjara dan denda tinggi. Alasan kesalahan dilakukan adalah serius kerana memuat naik hantaran yang bersifat jelik, menyakitkan hati orang lain dan menghina Sultan Selangor, katanya. Dalam prosiding sama, tertuduh turut didenda RM10,000 selepas mengaku bersalah atas tuduhan gagal memberi kata laluan aplikasi Facebook miliknya di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi pada jam 11.25 pagi 31 Ogos lalu. Tertuduh turut ditahan pada tarikh sama. Pertuduhan ini dibuat mengikut Seksyen 249 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 242 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi
Rm100.000 atau dipenjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah memerintahkan tertuduh dipenjara selama 3 bulan jika gagal membayar denda tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini adalah keputusan. Kalau benar berlaku, malanglah Muhyiddin Yassin. Dan mungkin Muhyiddin Yassin tidak akan jadi Perdana Menteri lagi sampai bila-bila. Ini dipetik daripada berita harian online dengan tajuk Pemilihan Bersatu, Hamzah Zainuddin akan tanding Presiden. Kalau ini benar berlaku, bermaksud Muhyiddin Yassin mungkin akan kalah dengan populariti Hamzah Zainuddin. Dan adakah akan berlaku dua kem pula perpecahan dalam pemilihan parti Bersatu untuk Presiden? Itu persoalan besar yang akan membawa mungkin musibah atau mungkin akan membawa kebaikan juga kepada Muhyiddin Yassin. Pada pendapat anda, kalau benar Hamzah Zainuddin akan tanding Presiden, siapa yang akan kalah? Muhyiddin atau Hamzah Zainuddin? Ataukah Muhyiddin Yassin juga akan mengamalkan cara seperti yang berlaku baru-baru ini dalam UMNO apabila berlaku tiada pertandingan untuk jawatan timbalan Presiden UMNO dan juga Presiden UMNO. Adakah itu juga akan diguna pakai oleh Muhyiddin Yassin bagi mengekalkan kuasa beliau di Parti Bersatu? Kerana tentulah kalau Muhyiddin tidak lagi menjadi Presiden Bersatu, bermaksud beliau juga semestinya tidak lagi relevan menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Yang akan menjadi pengerusi Perikatan Nasional ialah Hamzah Zainuddin, dan tentulah Presiden itu akan boleh jadi Perdana Menteri dan Muhyiddin Yassin tidak akan lagi dilantik menjadi Perdana Menteri. Adakah itu akan berlaku? Memandangkan waktu ini juga, kalau kita lihat, Ketua Blok Pembangkang ialah Hamzah Zainuddin, yang sepatutnya kebiasaannya yang akan menjadi Ketua Blok Pembangkang ialah Presiden kepada mana-mana parti politik ataupun pengerusi kepada mana-mana parti politik. Namun, yang berlaku sebaliknya, iaitu Hamzah Zainuddin pula yang menjadi Ketua Pembangkang di Parlimen. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin antara disebut sebagai pencabar utama jawatan tertinggi parti itu. Sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden memutuskan untuk tidak bertanding pada pemilihan akan datang. Sumber Bersatu berkata, Muhyiddin berkemungkinan berundur daripada bertanding sebarang jawatan dan hasratnya itu juga sudah lama dimaklumkan kepada kepimpinan parti. Adakah ini hanya acah-acah belaka? Kerana kita pun pernah lihat acah-acah daripada pemimpin-pemimpin parti politik yang konon nak berhenti politik, seperti Mahathir dah mau bersalah tiba-tiba muncul lagi. Begitu juga dengan Azmin Ali, acah-acah nak berehat politik, akhirnya tanding juga dalam pertandingan pilihan raya baru-baru ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin akan undur diri dan menjadi penasihat kepada parti, kata sumber itu, seperti dipetik FMT. Spekulasi perselisihan Muhyiddin Hamzah adalah laporan berniat jahat menjelang PRN, kata Faizal Azumu lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila berlaku pertandingan seperti ini, dalam satu laporan pada 21 Jun 2023, dipetik daripada BH Online, spekulasi perselisihan Muhyiddin Hamzah Zainuddin adalah laporan berniat jahat menjelang PRN, kata Faizal Azumu. Adakah ini adalah akan merentetan ataupun ada rentetan peristiwanya dalam pemilihan Parti Bersatu nanti? Adakah laporan yang dikatakan sebagai berniat jahat itu akan muncul pula nanti ketika pemilihan dalam Parti Bersatu? Tiada sebarang krisis dalaman di antara pemimpin parti, terutama Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Setiausaha Agung Parti Datuk Sri Hamzah Zainuddin, kata Timbalan Presiden Bersatu Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu. Beliau menyifatkan dakwaan yang memetik sumber itu sebagai satu laporan yang berniat jahat. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi ialah
Apabila sumber berkata Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut mempunyai sokongan cukup yang kuat dalam kalangan ahli Bersatu untuk memimpin parti berkenan. Selain Hamzah, Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Hazumu pula berkata, dijangka beliau akan mempertahankan jawatan nombor 2 parti kerana tidak mempunyai pengaruh kuat untuk mencabar Hamzah Zainuddin. Ahmad Faizal Hazumu dijangka mempertahankan jawatan Timbalan Presiden, tetapi kalau pergi lebih, iaitu bertanding Presiden, memang itu akan memakan diri sendiri kerana reputasi beliau dalam parti jatuh merudum selepas memimpin Perikatan Nasional di Negeri Sembilan. Hamzah pula sebaliknya, kredibiliti beliau terbukti dengan memegang pelbagai jawatan, antaranya ahli Parlimen Larut, Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat dan Setiausaha Agung Bersatu serta Perikatan Nasional. Memang laluan mudah untuk Hamzah menang tanpa bertanding, katanya lagi. Pada Mei lalu, pemilihan Majlis Pemimpin Tertinggi MPT Bersatu ditangguhkan sehingga 18 bulan bagi memberi ruang untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN. Bagaimanapun, penangguhan itu tidak termasuk pemilihan peringkat cawangan. Sumber sama memaklumkan berdasarkan perlembagaan parti, mana-mana ahli yang berhasrat untuk bertanding jawatan top 5 atau kedudukan 5 tertinggi parti mesti menganggotai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal penuh. Boleh bilang dengan jari siapa MPT yang sudah 2 penggal. Hamzah Zainuddin, Ahmad Faizal Hazumu, Datuk Wan Saiful Wanjan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Rosul Wahid dan Razijidin, kata sumber itu. Ditanya mengenai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, sumber itu berkata, bekas Menteri Besar Selangor itu tidak layak untuk bertanding kerana hanya dilantik ke jawatan MPT dan bukannya melalui pemilihan parti. Namun katanya, keadaan itu boleh berubah sekiranya perlembagaan parti dipindah untuk membolehkan mana-mana ahli Bersatu bertanding jawatan lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris ketika dihubungi berkata, pemilihan akan dimuktamadkan pada mesyuarat pimpinan parti yang akan diadakan selepas PRK di Johor selesai. Tangguh 18 bulan maksimum, tapi kalau kita sempat selesai awal, masalah sikit-sikit mengenai pindahan perlembagaan kita akan buat lebih awal, kata beliau lagi. Kita tengah susun cawangan bahagian. Kita ada nak ubah peraturan sikit, pindah sikit untuk pemilihan, kata beliau lagi. Apabila beliau berkata seperti ini, adakah Azmin Ali akan mencabar jawatan presiden itu? Kerana ketika bersama dengan PKR dahulu, Azmin Ali tidak menjadi presiden, tak sabar jadi presiden, keluar parti Perikatan parti PKR, akhirnya masuk dalam parti Bersatu, dan kali ini adakah Azmin Ali akan mencabar Hamzah Zainuddin? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Zahid masih disiasat SPRM? Ini jawapan Azam Baki. Zahid masih disiasat SPRM? Ini jawapan Azam Baki. Sebelum kita teruskan ulasan dan juga pendedahan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apa pendapat anda tentang isu pembebasan Zahid Hamidi baru-baru ini? Ramai yang mengatakan bahawa Zahid Hamidi sudah terlepas sepenuhnya. Namun, ini jawapan terkini. Akhirnya, SPRM tampil memberikan penjelasan. Adakah Zahid masih disiasat SPRM? Ini jawapan Azam Baki yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kemarin, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 12 tuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 kes penggubahan wang haram milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Pejabat Peguam Negara kemudian menjelaskan permohonan untuk melepas tanpa membebaskan ahli Parlimen Bagan Datuk itu daripada keseluruhan 47 tuduhan itu dibuat berdasarkan alasan yang dikemukakan dan diterima oleh mahkamah dan ditafsirkan atau disifatkan oleh hakim
Datuk Colin Lawrence Sequeira sebagai kukuh. Pihak pendakwaan juga berpendapat amat penting untuknya serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM meneliti dan menyiasat dakwaan timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu bahawa beliau menjadi mangsa pendakwaan terpilih oleh kerajaan terdahulu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika ditemui media pada persidangan penyelidikan Governance, Integriti dan Anti Rasuah Peringkat Kebangsaan kali kedua di sini hari ini. Ditanya mengenai tindakan lanjut pihaknya dalam kes Zahid Hamidi. Beliau juga ditanya pemberita sejauh mana agensi itu akan menjalankan siasatan setelah Mahkamah Tinggi membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada pegawai saya untuk siasat. Saya juga fikir apa yang diperjelaskan di mahkamah dikemukakan oleh pihak pendakwaan itu adalah jawabannya. Jawabnya ringkas. Pada prosiding Isnin lalu, pihak pendakwaan mengemukakan 11 alasan ketika memohon kepada mahkamah untuk memberhentikan prosiding kerana berhasrat menyiasat kes itu dengan lebih mendalam. Mahkamah Tinggi bagaimanapun menolak permohonan pihak pembelaan untuk membebaskan sepenuhnya Ahmad Zahid Hamidi atas beberapa alasan diberikan oleh pihak pendakwaan. Ia termasuk terdapat keperluan menyiasat tuduhan dengan lebih lanjut dan alasan penubuhan RCI bagi menyiasat kandungan buku My Story Justice in the Wilderness oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas, terutama berkait dakwaan ada pendakwaan terpilih. Saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi alasan Peguam Negara membebaskan Zahid Hamidi. Permohonan Jabatan Peguam Negara untuk melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya dibuat berdasarkan alasan yang dikemukakan dan diterima oleh mahkamah. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan hari ini memaklumkan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira yang membuat keputusan terbabit sudah menyatakan alasan dikemukakan pihak pendakwaan adalah kukuh. Menurut kepada laporan media bahawa tindakan Peguam Negara untuk tidak meneruskan pertuduhan terhadap Ahmad Zahid Hamidi sebagai tidak bermoral, jabatan ini ingin menegaskan permohonan untuk melepas tanpa membebaskan dibuat kepada mahkamah berdasarkan kepada alasan-alasan yang dikemuka dan telah pun diterima oleh mahkamah. Semasa membuat keputusan tersebut, Hakim menyatakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan adalah kukuh, katanya. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri itu daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah, pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi selepas membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya Datuk Muhammad Dusuki Mukhtar yang memaklumkan bahawa Jabatan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Ahmad Zahid pada peringkat ini. Pihak pendakwaan mengemukakan 11 alasan ketika memohon kepada mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah pendedahan dan ini adalah fakta yang anda tunggu-tunggu yang pastinya anda akan sebarkan untuk menolong Anwar Ibrahim bagi menepis tanggapan dan penyebaran kononnya kes Zahid Hamidi dilepaskan kerana kononnya ada campur tangan daripada Anwar Ibrahim. Ini ialah penjelasannya. Anwar yang terbaru telah menafikan terlibat kes gugur Zahid Hamidi ataupun terlibat gugur kes Zahid Hamidi. Macamlah Perdana Menteri tak ada kerja lain. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma dan anda tak perlu bayar apa-apa. Saudara-saudara sekalian, pembebasan
Zahid Hamidi daripada kes beliau baru-baru ini menjadi kontroversi kerana para penyokong Perikatan Nasional menuduh kononnya Anwar Ibrahim terlibat di dalam campur tangan menggugurkan kes tersebut. Namun demikian, Saifuddin Nasution Ismail telah pun tampil memberikan penjelasan yang luar biasa. Beliau kata, pembebasan Zahid Hamidi sama seperti pembebasan Muhyiddin Yassin. Kata beliau, kalau Muhyiddin Yassin pun dapat hak untuk pembebasan, kenapa ketika Zahid Hamidi dilepaskan, ramai pula walaun yang bising. Kalau Muhyiddin dilepaskan, mereka gembira. Tapi Zahid Hamidi dilepaskan oleh mahkamah, mereka tak gembira, kata beliau. Bukankah itu perkara yang sama? Hak yang sama, kemenangan yang sama, dibebaskan oleh mahkamah yang sama. Bukankah perkara itu adalah perkara yang normal dan harus diraikan, harus dihormati keputusan mahkamah tersebut? Siapa mereka yang tidak menyetujui kes Zahid Hamidi tersebut? Selain daripada itu, yang menyedihkan lagi ialah ramai antara yang bercakap banyak ini, yang bercakap tak puas hati dengan pembebasan, pengguguran tanpa dibebaskan kes Zahid Hamidi ini. Mereka tak puas hati, tapi bila ditanya, dah bacakah fakta, dah bacakah laporan, dah bacakah kes mengapa Zahid Hamidi digugurkan itu, mereka tak pernah baca. Mereka hanya dengar-dengar cakap orang yang juga tak tahu apa-apa. Jadi perkara ini memang perkara yang amat-amat menyedihkan. Kenapa? Sebab ianya tanpa ada pembacaan yang tepat, hanya dengar-dengar sahaja. Kalau di mahkamah, bahasa hanya dengar-dengar itu tak boleh pakai langsung kerana lebih banyak yang tipu daripada yang benar. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim telah pun menafikan terlibat gugur kes Zahid Hamidi, macamlah Perdana Menteri tak ada kerja lain, ini satu penjelasan yang amat baik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, dia tidak terlibat dalam keputusan Pejabat Peguam Negara AGC untuk memohon agar timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Anwar berkata keputusan itu dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara ada wewenang kuasa sepenuhnya dan dia berikan alasan itu. Jadi, saya serah kepada wewenang Peguam Negara kerana dia bicara tentang 200 halaman permohonan baru oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini keputusan Peguam Negara dan saya tak boleh campur, katanya, seperti dipetik Esro Awani. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sekali lagi mempertahankan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berikutan kritikan terhadap keputusan melepaskan tanpa membebaskan DNAA timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Bercakap dengan pemberita di Pulai, Saifuddin sekali lagi menyatakan pendiriannya yang Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Peguam Negara untuk mendakwa atau menarik balik sebarang pertuduhan. Itu kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu, saya menolak dan menangkis sebarang tuduhan dan andaian bahawa apapun tindakan yang dibuat oleh Peguam Negara, semua kesalahan diletakkan di atas bahu Perdana Menteri. Kata Saifuddin lagi, macamlah Perdana Menteri tak ada kerja lain. Saudara-saudara sekalian, itu penjelasan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia daripada Anwar Ibrahim. Lama tak bercakap, lama tak menerangkan dan akhirnya tak tahan lagi Anwar Ibrahim kata beliau tidak terlibat di dalam kes Zahid Hamidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu dan penafian kali ini. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim kata keputusan itu dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara ada wewenang kuasa sepenuhnya dan Peguam Negara dia berikan alasan itu. Jadi saya, kata Anwar Ibrahim, serah kepada wewenang Peguam Negara kerana dia baca 200 halaman permohonan baru oleh Datuk Seri Zahid Hamidi.
Itu keputusan Peguam Negara. Saya tak boleh campur, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menjadi Perdana Menteri yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional. Bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional. Dipetik daripada Harapan Daily. Saudara, beberapa hari lagi pilihan raya di Parlimen Pulai dan Adun Simpang Jeram akan diadakan. Ini melibatkan pertarungan antara kem Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan BN. Siapa yang akan menang itu akan menjadi pertanyaan persoalan yang besar. Ada satu pihak sehingga telah pun mengeluarkan fatwa haram kalau mengundi Pakatan Harapan, calon Pakatan Harapan. Ini menimbulkan pelbagai isu dan kontroversi. Tetapi dalam laporan terkini ini, apa pendapat kamu apabila penulis oleh Ahmad Mursi mengatakan bahawa bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional? Anda bangsa Johor, Anda orang Johor, Anda berhampiran dengan Johor, apa pendapat Anda? Benarkah bangsa Johor tolak politik ekstrim Perikatan Nasional, menangkap Perikatan Nasional di Parlimen atau di kawasan Johor? Berbezakah orang Johor dengan orang-orang di negeri yang dimenangi oleh Perikatan Nasional? Itu persoalan-persoalan besar yang ditimbulkan oleh netizen dan penganalisis serta pemerhati politik. Haram undi Suhaizan, kata Muhyiddin. Itu cara dia perkenal politik takfiri kepada bangsa Johor yang dulu dia kata PAS parti ajaran sesat. Mendengar ceramah PAS PN, masyarakat tidak jadi lebih rahmah sesama sendiri selain disulam fitnah. Lebih banyak didengar, lebih benci kita kepada kelompok masyarakat lain atas nama agama kerana mereka penghukum bukan pendakwa. Dulu kita kasih pada jiran-jiran dan rakan-rakan. Kini mereka dilihat sebagai pendosa dan lawan Islam. Sebab Muhyiddin kata dah haram. Dulu pilih pemimpin sebab kompetensi dan berintegriti. Kini disuruh pilih pemimpin lembab dan berasuah kalau tak nak dicop musuh Islam. Di pantai timur Semenanjung, fikrah PAS menyebabkan fenomena masjid dua imam, isteri cerai berai, putus saudara, anak kafirkan bapa dan tak makan sembelihan. Bangsa Johor sedia ke jadi seperti itu? Di Johor, negeri pelbagai kaum, masalah akan berganda. Perasaan membenci, curiga dan iri hati sesama kaum disemai PAS membahayakan keharmonian masyarakat. Imej Islam buruk disebabkan PN PAS kini. Ibarat bom jengka, jika tidak dikawal, belajarlah dengan pengalaman buruk banyak negara lain. Negara indah tapi hancur apabila perkauman dan agama jadi modal ahli politik, bukannya idea pembangunan dan visi. Jangan bicara soal ekonomi, tarik pelabur, inflasi, peluang kerja. Itu bukan bahasa yang mereka faham kerana makanan mereka hanya sentimen api perkauman dan agama. Menurut Al-Qadhawi, ciri-ciri Khawarij adalah bersikap fanatik dan tidak segan guna kekerasan untuk capai tujuan. Kekang sebelum terlambat. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang tulisan di Harapan Daily ini oleh Ahmad Mursi? Adakah anda juga bersetuju bahawa bangsa Johor pasti akan menolak politik ekstrim Perikatan Nasional? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang akan menarik perhatian anda. Muhyiddin pun dah berjangkit perangai penghukum PAS, dipetik daripada Harapan Daily. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma.
Saudara-saudara sekalian, ditulis oleh Ahmad Mursi, dipetik daripada Harapan Daily, bila Muhyiddin bagi hukum haram undi Suhaizan Kayat, mungkin bagi walaun itu melucukan. Hakikatnya, Muhyiddin dah berjangkit dengan perangai penghukum PAS. PAS bukan lagi pendakwa. Al-Karhwadi hingga menulis buku Islam Jalan Tengah menjauhi sikap berlebihan dalam agama kerana hal ini menyebabkan bencana di dunia Arab dulunya. Haji Hadi import pula ke Malaysia. Sedikit lagi Muhyiddin akan berjangkit perangai takfiri, gulo dan khawarij kerana ia fitrah mainstream dalam PAS kini. Muhyiddin import pula kepada bangsa Johor. Ingat lagi apa kata Muhyiddin dulu? PAS ajaran ataupun PAS parti ajaran sesat. Beliau telah join kelab sesat yang sama. Manusia dibentuk ikut siapa dia berkawan dan buku apa yang dia baca. Dalam disiplin ilmu Islam, proses istinbat hukum haram atau halal ada tata cara dan justifikasi hukum. Dalilnya, kaedah fikahnya. Tapi Muhyiddin meniru gaya Hadi Awang, bermudah dalam menghukum dan melabel sesat orang yang tidak ikut hukum yang dia fatwakan. Fatwanya pula berubah-ubah, asal saja untungkan puaknya, walaupun akhirnya akibatkan kematian seperti di Memali. Contohnya, rasuah haram untuk orang lain, tapi halal untuk PAS walaupun mahkamah batalkan kemenangan PAS di Parlimen Kuala Terengganu kerana rasuah. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram. Untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Dipetik daripada Harapan Daily, jangan sewenangnya keluar fatwa haram, kata Mufti Kelantan menegur Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, tindakan Muhyiddin mengatakan bahawa mengundi calon Pakatan Harapan adalah haram telah pun mengundang komen daripada Mufti Kelantan. Apabila beliau kata, jangan sewenangnya keluar fatwa haram. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menegur seorang ahli politik yang disifatkannya kurang tertib dalam berkata-kata sehingga sewenangnya mengeluarkan fatwa haram kepada pihak tertentu. Tegurannya itu dipercayai dituju kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melarang pengundi untuk menyokong calon Pakatan Harapan PH selain memfatwakan sebagai haram. Muhammad Syukri berkata, sebaiknya pemimpin politik bercerita mengenai perkara dan usaha untuk membangunkan negara, bukan tuduh-menuduh antara satu sama lain yang akhirnya hanya mengundang sengketa. Bercakaplah hal politik dan siasah. Siasah ini adalah usaha untuk membangunkan negara. Bagi pandangan saya, lebih baik kita mengetengahkan isu dalam kempen apa yang mahu dibuat dan tidak menggunakan kempen untuk menjatuhkan satu sama lain. Saya setuju kalau tuduh-menuduh itu seolah-olah sudah dilihat perkara biasa, bukan lagi baharu. Tetapi yang kita tak mahu ialah kalau diseret kepada hal yang menyentuh hukum, katanya seperti dapur berita harian. Terdahulu, Muhyiddin dalam ceramahnya berkata adalah haram mengundi calon Pakatan Harapan PH di Parlimen Pulai, sehingga mengundang pelbagai kritikan terhadapnya. Sementara itu, Syukri berkata penyokong parti dan pemimpin tertentu juga diingatkan tidak bertindak di luar kawalan dengan memainkan serta memperbesar isu tertentu yang akhirnya hanya mengundang perbalahan sesama sendiri. Jadi masing-masing ketengahkanlah program yang ingin dibuat tanpa menghujah tentang isu peribadi. Maksudnya, bentangkan apa yang mahu dibawa jika pemimpin atau parti mereka menang. Sebab, saya bimbang, takut kita menghujani peluru sesama sendiri.
tenaga umat Islam akan terbuang begitu saja. Fikiran, tenaga, potensi, kemampuan umat Islam hangus dibakar oleh kita sesama sendiri, kata Mufti Kelantan ini. Sepatutnya, kata beliau, kelebihan yang ada pada masing-masing itu kita gunakan, bangunkan, bukan kita menghujani peluru untuk menghancurkan sesuatu pihak. Jadi kita takut, kata Mufti Kelantan, kalau kita tak berhati-hati, kita akan hilang segalanya, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, kalau ada orang yang mempersoalkan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan Zahid Hamidi kemarin, dan itu terutamanya daripada parti pembangkang, ini jawapan muktamad daripada Saifuddin Ismail. Beliau mengatakan dalam mykmu.net, mahkamah lepaskan Zahid sama macam pembebasan Muhyiddin. Kalau selama ini apabila Muhyiddin dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan beliau baru-baru ini di mahkamah, semua pemimpin politik di Perikatan Nasional, semua penyokong Perikatan Nasional gembira. Mereka kata itu keadilan, itulah kemenangan. Tapi kenapa apabila Zahid pula dilepaskan tapi tidak dibebaskan? Itu pula menjadi persoalan. Mereka kata kerajaan campur tangan dan sebagainya. Mereka pula kata tak gembira. Tetapi UMNO pastinya, akar umbi UMNO bersama pemimpin UMNO gembira. Jadi tepatlah seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Nasution ini, apabila beliau kata mahkamah melepaskan Zahid sama macam pembebasan Muhyiddin. Jadi bukan semua orang suka, tapi orang juga ada yang suka. Begitu jugalah dengan Muhyiddin pada waktu dia dibebaskan. Perintah untuk melepas tanpa membebaskan tuduhan DNA yang diberikan kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berhubung kes rasuah membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi merupakan keputusan mahkamah, kata Menteri Dalam Negeri Nasution Ismail. Saifuddin pada sidang akbar hari ini berkata, ia proses yang wajar di mahkamah, sama seperti bagaimana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada pertuduhan salah guna kuasa pada 15 Ogos lalu. Keputusan dibuat mahkamah due process. Seperti beberapa minggu lepas, mahkamah juga bebaskan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Jadi, kalau hari ini mahkamah buat keputusan yang sama, maka itulah keputusan mahkamah. Saya tak mau buat andaian lebih daripada itu. Jauh daripada nak menjangkakan kesan keputusan mahkamah kepada keputusan pilihan raya. Katanya, selepas merasmikan Baitul Mahabah, Jabatan Immigration Malaysia di Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam KKKA KLIA di Nilai Negeri 9 hari ini. Dia menjawab soalan berhubung Zahid dilepaskan daripada kesemua 47 pertuduhan Mahkamah Tinggi dan kesannya terhadap pilihan raya kecil Pulai dan Simpang Jeram di Johor. Saudara-saudara sekalian, ada orang menjangkakan kononnya Zahid Hamidi, pembebasan itu akan menyebabkan kemenangan kepada Perikatan Nasional. Saya menjangkakan itu tidak akan berlaku. Bahkan dengan pembebasan Zahid Hamidi ini akan membawa kemenangan yang sangat besar kepada Parti Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini akan menjadi mimpi ngeri kepada Gabungan Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional, kerana dengan kemenangan itu akan membangkitkan semula kuasa UMNO dan seterusnya membangkitkan semula kekuatan UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.